Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak semua? Seperti biasa, hari ini cikgu akan ajar subjek multimedia visual, dan pada hari ini cikgu akan sambung modul 5 yang kita telah belajar pada PDPC yang lalu, di mana pada hari ini kita akan mempelajari untuk menghasilkan reka bentuk butang. Reka bentuk butang yang akan dihasilkan adalah berdasarkan lakaran yang akan kita buat. Apa itu butang? Okey anak-anak, sekarang cikgu nak tunjuk kat kamu contoh butang. Okey, ini adalah slide paparan bagi PowerPoint. Kalau kamu tengok kat sini, ada 3 kotak kecil yang mana ada tulis pengenalan, info, kesan. Okey, 3 kotak ini dipanggil sebagai butang, di mana apabila kita klik pada kotak ini, dia akan berfungsi akan bertindak pergi ke muka surat yang berkenaan. Okey, contoh cikgu buat slide view. Okey, nampak tu, dia akan keluar tanda tangan tu Okey, cikgu klik butang yang pertama. Okey, dia akan pergi kepada page ataupun slide pengenalan lah. Kat sini kita tulis lah pengenalan. Okey, kita patah balik. Okey, kita pergi ke butang kedua. Okey, dia akan pergi pada slide info dan kita klik pada butang yang ketiga. Okey, kita pergi pada slide kesan. Okey, yang ni lah yang dikatakan sebagai butang. Bila kita klik, dia berfungsi. Okey anak-anak? Sebelum kita teruskan PDPC kita, mari kita saksikan video yang telah cikgu hasilkan ini. Multimedia, artis visual. Kita akan mempelajari cara menghasilkan butang merujuk kepada lakaran layout grafik. Kemudian kita akan mereka bentuk butang berdasarkan lakaran. Cikgu, apa yang dikatakan sebagai butang dalam layout grafik? Baiklah, kita rujuk semula hasil layout grafik yang dipelajari pada modul yang lalu. Pada bahagian hujung kiri atas slide, terdapat 3 butang yang perlu diklik ketika membuat pembentangan slide. Maksud butang dalam layout grafik ialah butang adalah grafik yang mewakili sebagai butang yang melakukan tindakan tertentu apabila ditekan. Ciri-ciri butang adalah warna latar butang dan teks adalah berbeza, saiz font lebih kecil daripada saiz butang, penjajaran teks dan butang adalah seimbang, bentuk butang dan teks mudah difahami, muka taip font yang mudah, butang dan layout tidak bertindan, warna butang yang menarik. Sebelum butang dihasilkan dalam bentuk digital, lakaran awal perlu dihasilkan terlebih dahulu. Contoh lakaran butang, bentuk digital butang yang terhasil. Contoh butang yang dicipta menggunakan penyunting grafik adalah seperti berikut. Butang yang telah dihasilkan disimpan dalam format seperti GIF, PNG, JPEG atau bitmap di dalam folder yang telah ditetapkan. Folder tersebut hendaklah disimpan dalam directory yang mudah dicapai. Jangan lupa subscribe. Anak-anak boleh menonton kembali video yang cikgu tayangkan ini di channel cikgu seperti di bawah. Daripada tontonan video tadi, kita dapati terdapat 7 ciri-ciri butang yang perlu kita ketahui sebelum kita hasilkan butang. Yang pertama, warna latar butang dan teks adalah berbeza.
Ini kerana supaya teks itu kelihatan jelas pada butang tersebut. Yang kedua ialah saiz font lebih kecil daripada saiz butang. Ya, jangan tulisan itu lebih daripada kotak. Dan yang ketiga, penjajaran teks dengan butang adalah seimbang. Di atas, bentuk butang dan teks mestilah mudah dan senang difahami. Yang seterusnya, muka type font yang mudah, di mana tulisan yang kita pilih adalah font yang senang dibaca. Seterusnya, jarak antara butang dalam layout tidak bertindih. Dan akhir sekali, warna butang mempunyai tarikan pengguna. Baik anak-anak, setelah kita mempelajari apa itu butang dan ciri-ciri butang, mari kita membina reka bentuk butang berdasarkan lakaran. Baik, ini adalah contoh lakaran butang yang akan cikgu bina nanti ya. Cikgu menggunakan hanya kotak, di mana dalam tu ada kotak kecil dan juga ada tulisan di tengah. Reka bentuk yang akan cikgu buat berdasarkan lakaran ini. Tutorial menghasilkan reka bentuk butang menggunakan Adobe Photoshop. Okey anak-anak, cikgu nak tunjuk cara untuk kita mereka bentuk butang menggunakan Adobe Photoshop. Okey, mula-mula kita klik file, kita ambil new. Okey, pada tajuk ni name kita tulis butang. Okey. Ya, dekat ni kita pilih custom. Kita ambil, kita buat kecil dia ya, kita ambil dalam unit sentimeter. Kita buat dalam 10, tinggi dia 3 cm. Okey, kita klik OK. Okey, itu bentuk yang kita dapat. Kita besarkan sikit. Okey anak-anak, dia jadi macam bentuk ni. Cikgu ambil bentuk persegi ya, persegi tepat. Okey, sekarang cikgu nak mereka bentuk ikut lakaran yang telah cikgu buat tadi ya. Okey, mula-mula cikgu nak warnakan. Cikgu ambil kotak ya, di sini. Line tool ni, klik kanan. Okey, kat sini ada banyak pilihan. Kita ambil kotak. Okey, kita di atas ni kita pilih warna. Cikgu nak pilih warna gelap sikit. Cikgu ambil warna biru. Okey. Ya. Butang cikgu pilih color biru. Lepas tu, kalau mengikut lakaran tadi, dalam tu dia ada satu lagi kotak ya. Okey, cikgu klik kotak. Ya, cikgu buat di bahagian dalam ya. Okey ya. Stroke dia warna putih ya. So kita boleh ambil stroke dia warna putih. Okey, kita kecilkan sikit. Okey. Ambil dekat atas ni ya. Kita kecilkan ketebalan kotak tu. Okey, so dah jadi cantik. Kita pastikan dia samalah. Kiri, kanan, atas, bawah tu sama. Betul-betul center. Kemudian kita akan masukkan tulisan ya. Kita ambil ni teks ya, yang huruf T ni. Klik. Okey, masukkan ke dalam. Okey, klik di dalam ya. Okey, kita type pengenalan. Ya. Design reka bentuk design ataupun reka bentuk yang kita buat ni, kita ikut lakaran yang kita dah buat tadi ya. Sebagai panduan kita. Okey, so cikgu letak di tengah ya. Okey, sambil sebelum tu cikgu nak bagi tahu reka bentuk kita ni mesti menepati 7 ciri-ciri yang telah dinyatakan dalam video tadi ya. Macam yang cikgu ambil ni. Okey, cikgu kecilkan sikit tulisan. Okey. Okey. Macam yang cikgu ambil ni, latar belakangnya warna biru tulisannya warna putih. Jadi dia kontras. Jadi betul lah mendapati ciri-ciri yang dikatakan tadi ya. Dan lagi satu, tulisannya juga
tidak terlalu bercorak. Cikgu ambil tulisan biasa, lurus saja. Ya, bila tengok tu tak adalah rasa macam serabut ya. Dia okey. Baik, kemudian cikgu warnakan tulisan tu dengan warna putih dan kedudukannya di bahagian tengah. Bahagian tengah. Okey. Okey. Okey, jadi dah siap kita punya butang ya. Cikgu nak hias sikit ya supaya nampak bayang. Cikgu pergi ke tulisan ni. Okey, dekat bahagian layer belah kanan ni. Cikgu ambil yang FX ni ya. Drop shadow. Okey. Okey, cikgu gelapkan sikit ya. Supaya tulisan tu nampak lebih jelas ya. Drop shadow belah kanan bawah ya. Muka tertutup dengan muka cikgu ni. Okey. So kita klik okey. Okey, jadi nampak ada macam bayang-bayang hitam ya dekat belakang tu. Okey, dah siap. Jadi ya, anak-anak bolehlah buat reka bentuk tu lebih cantik lah daripada cikgu. Ini kira yang simple lah ya, bentuk 4 segi ya. Cikgu tunjuk asas saja. Okey, jadi kita akan save butang kita ni, pergi file, save. Okey, kita pergi dekat tempat yang kita nak save lah. Okey. Katalah cikgu buat satu folder kat sini. Butang. Okey, cikgu save dekat dalam folder ni. Okey ya. Boleh save ada dua cara. Satu, kita boleh save dalam format JPEG ataupun satu lagi dalam format PNG. Ya, PNG ni sebenarnya kalau kita nak buang latar belakang ya, tapi cikgu dah buat ukuran butang tu dah memang betul kecil, tak ada latar belakang pun ya. Jadi kita boleh ambil lah sama ada JPEG atau PNG ya. Cikgu klik PNG. Okey, lepas tu tekan save. Okey, none. Okey. Okey, kemudian kita tengok. Okey. Dekat apa tadi? Di butang. Okey. Okey, yang ni dah hasil. Ya. Kita punya butang dah siap satu ya. Okey, bolehlah kita buat butang kita yang seterusnya. Okey anak-anak. Senang aja kan? Ya. Okey, so dah siap kita punya butang. Anak-anak boleh dibuat reka bentuk yang lebih cantik ya, tapi kemas. Simple tapi kemas. Okey, terima kasih anak-anak. Bagaimana anak-anak? Senang kan untuk membuat butang? Anak-anak boleh mereka bentuk butang yang lebih cantik lagi daripada butang yang telah cikgu tunjukkan. Tahniah anak-anak. Diharap anak-anak dapat cuba mereka bentuk butang-butang seterusnya. Akhir sekali, sebagai ulang kaji, cikgu akan bagi satu link soalan di mana anak-anak boleh menjawab soalan dengan mengklik link tersebut. Selamat mencuba anak-anak. Okey anak-anak, jom kita semak jawapan kepada latihan tadi. Kita tekan start. Okey, ini soalannya yang cikgu berikan tadi. Cikgu nak kamu asingkan yang mana ciri-ciri butang dan yang mana bukan ciri-ciri butang ya. Ciri-ciri butang kita susun di sebelah kiri, yang bukan ciri-ciri butang kita susun di sebelah kanan ya. Okey, kita tengok soalan yang pertama ya. Bentuk butang adalah segi 4. Okey, jadi betul ke salah? Ya. Okey, bentuk butang tidak semestinya segi 4. Dia ikut kreativiti masing-masing. Yang penting mudah dan tidak terlalu susah orang tengok ya, ataupun crowded ke ya. Kita yang simple, mudah, kemas ya. Yang jawapannya adalah bukan.
Okey, yang kedua, warna butang mempunyai tarikan pengguna. Betul. Warna butang kita memainkan peranan ya. Kita ambil warna yang menarik ya. Jadi ini adalah jawapan bagi ciri-ciri butang. Okey, seterusnya muka type font satu jenis sahaja. Tidak semestinya ya. Kita boleh menggunakan pelbagai jenis font namun tidak terlalu guna yang tidak terlalu suka lah. Kita ambil yang tulisan yang mudah, lurus saja, senang dibaca ya. Jadi jawapannya bukan. Okey, seterusnya saiz font lebih besar daripada saiz butang. Tak boleh. Ya, tulisan mesti kecil daripada butang ya. Sebab kita tulis di dalam butang. Okey, seterusnya butang dihiaskan dengan corak yang menarik. Tak perlu ya. Butang kita biarlah bersih ya, bersih. Tak perlu dicorak-corak, nanti tak nampak tulisan ya. Okey, seterusnya warna latar butang dan teks adalah berbeza. Ini betul ya. Warna latar macam tadi cikgu ambil warna biru, dan teks warna putih ya. Dia ada kontra di situ, baru nampak tulisan tu dengan jelas. Jadi ini adalah ciri-ciri butang. Seterusnya, bentuk butang dan teks semestinya mudah dan senang difahami. Betul. Ya, kita ambil yang senang tadi cikgu dah terangkan tadi. Seterusnya, saiz font lebih kecil daripada saiz butang. Betul. Cikgu dah terang yang tadi ya. Tulisan kecil daripada butang. Seterusnya, warna latar butang sama dengan warna teks. Tak boleh lah. Ya. Sebab lagi kalau sama, tak nampaklah tulisan tu ya. Jadi ini adalah bukan ciri-ciri butang. Okey, dan akhir sekali, muka type font yang mudah ya. Tulisan yang kita gunakan adalah yang mudah yang kita ambil. Betul. Jadi kita masuk di bahagian ciri-ciri butang. Okey, ini adalah jawapannya. Okey. Kita tengok ya, sama tak dengan jawapan anak-anak. Jadi kita submit answer, tengok. Okey, betul semua Okey, 10/10. Okey, tahniah semua anak-anak ya. Okey, untuk kelas yang akan datang, kita akan menghasilkan butang ya, bersama-sama dengan cikgu. Okey, terima kasih. Kita jumpa untuk kelas yang akan datang.